Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah dan dikasihi Nabi. Alhamdulillah, salam Ramadan 2023. Sekolah penulisan Ramadan tahun ini lebih berwarna-warni dengan kehadiran tuan-tuan dan cik puan untuk memaknai hidup melalui penulisan. Saya Zamri bin Muhammad dan ini adalah kuliah kita yang pertama, iaitu dari Facebook menjadi buku. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita mulakan majlis kita ini dengan petikan hadis yang kita angkat sebagai satu doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam apa yang kita hajati menjadi sesuatu yang baik yang membawa keberhasilan di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amala mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Mudah-mudahan ya, tiga perkara ini dapat kita capai dalam apa jua usaha kita untuk memaknai hidup melalui penulisan, insya-Allah. Yang pertama, bahan-bahan yang kita gunakan pada hari ini adalah berdasarkan amalan dan juga kegunaan trainer yang terlibat secara langsung dalam menghasilkan Facebook menjadi buku. Namun demikian, setiap orang mempunyai hasil akhir yang berbeza. Oleh itu, bersikap fleksibel terhadap maklumat yang kita gunakan, jangan terlalu terkejar-kejar, pilih apa yang perlu dan sesuaikan mengikut keadaan. Bahan ini bukanlah satu-satunya cara yang wajib tuan-tuan dan cik puan ikuti. Sekiranya tuan-tuan dan cik puan memperolehi perspektif ataupun jalan yang jauh lebih berkesan dari sumber-sumber yang lain, maka gunakan untuk kegunaan masing-masing. Baik, topik kita hari ini adalah Facebook menjadi buku. Dan bila bercakap tentang Facebook menjadi buku, ini adalah perkara yang kita akan sentuh sepanjang tempoh kuliah ini. Yang pertama, apabila kita bercakap bagaimana untuk menghasilkan Facebook yang mempunyai potensi menjadi sebuah buku, sama ada diterbitkan sendiri ataupun melalui rumah penerbit, kita akan belajar mengenai kenal pembaca media sosial terlebih dahulu. Dan selepas kita kenal, barulah kita meneliti apakah ciri-ciri teknikal yang ada pada Facebook yang dapat kita gunakan bersungguh-sungguh untuk kita hasilkan projek penulisan buku kita yang pertama. Dari maklumat itu tadi, barulah kita gandingkan pengetahuan berkaitan tentang pembaca dan ciri-ciri teknikal itu. Kemudian kita akan lakukan praktikal dari satu subtopik ke satu subtopik yang lain dan setiap perkara itu dapat diukur keberhasilannya. Seperti yang saya tekankan, setiap kuliah ini akan membawa kepada keberhasilan dalam tempoh 24 jam apabila kita mengamalkan kemahiran-kemahiran yang diberi supaya hasil yang awal ini dapat kita ukur untuk membentuk anjakan yang lebih jauh dalam projek penulisan kita akan datang. Jadi, kuliah ini akan bergerak berdasarkan soalan dan soalan-soalan itu akan dijawab dalam bentuk tindakan. Soalan yang pertama, apa yang kita nak capai dalam kuliah pada hari ini? Objektif kita dalam kuliah Facebook menjadi buku, yang pertama adalah cara untuk kita memahami struktur Facebook yang dapat kita godam menjadi projek tulis dan terbit. Apabila kita kenal, barulah kita boleh membuat pengubahsuaian. Yang kedua, apa yang kita nak capai dalam kuliah pada hari ini adalah cara untuk membina pembaca status yang bersedia menjadi pembaca buku secara serentak. Alang-alang menulis status
biar sampai ada pembaca buku. Dan yang ketiga, kita hendak menjadikan Facebook ini sebagai pasak untuk membina kredibiliti agar dipercayai dan diyakini berdasarkan kepakaran kita dan pengalaman yang cuba kita tawarkan kepada pembaca melalui kaedah penulisan. Adakah sebarang buku yang pernah dihasilkan yang datangnya dari media sosial? Pernah wujud ataupun tidak? Jadi, saya beri tempoh lebih kurang 20 saat untuk tuan-tuan dan cik puan senaraikan sekiranya ada sebarang buku yang pernah tuan-tuan dan cik puan lihat dalam pasaran yang asalnya datang dari media sosial, sama ada dari Facebook, dari Twitter maupun dari blog. Ada atau tidak? Tinggalkan dalam ruangan komen atau buat catatan pada buku nota kita. Okey, baik. Boleh jadi ada yang berjaya menyenaraikannya, boleh jadi ada yang berjaya mencatat satu judul yang pernah dia lihat, boleh jadi ada yang tak pernah temui lagi buku-buku yang berasaskan kompilasi ataupun ubah suai dari status Facebook, blog atau dari Twitter maupun dari Instagram. Ya, dari Instagram pun orang hasilkan buku, tuan-tuan. Okey, jadi untuk bercakap tentang topik ini pada hari ini, saya bawa beberapa contoh bagaimana Facebook dapat membantu kita dalam meningkatkan momentum menghasilkan buku yang pertama. Buku yang tuan-tuan lihat pada paparan pada waktu ini adalah buku yang diangkat dari kompilasi status-status Facebook berkaitan tentang teknik-teknik penulisan. Kemudian dijudulkan atas nama Tulis Jangan Takut-Takut. Adakah buku sebegini boleh pergi lebih jauh atau sekadar diterbitkan untuk jualan peringkat tempatan sahaja? Adakah ia boleh dipertandingkan? Maka buku ini melepasi ujian-ujian soalan tersebut. Apabila buku yang datang dari himpunan status Facebook ini telah dibawa untuk satu pertandingan, iaitu The Beauty and the Book Award yang dianjurkan bersempena Frankfurt Book Fair di Jerman. Jadi ini antara satu daripada 4 judul buku di Malaysia yang melepasi 2 proses pengundian orang ramai. Satu, melibatkan persaingan antara 600 penyertaan dari beberapa buah negara, kemudian memasuki fasa 10 judul terakhir untuk undian semula di pesta buku tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, potensi buku yang diangkat dari Facebook adalah jauh apabila kita merancang dengan lebih baik proses kerjanya dan cara ia dipersembahkan. Dan pernah saya gunakan juga Facebook ini sebagai cara untuk mencari penulis bersama, mencari penulis dari jarak jauh. Saya tawarkan melalui ruangan status secara terbuka, iaitu pencarian seorang penulis bersama bagi menghasilkan sebuah novel kanak-kanak yang berjudul Si Blogger Kampung. Maka muncullah watak ini, iaitu Tuan Hafizul Hilmi, singgah ke dalam mesej Facebook saya, menawarkan dirinya, dan selepas kita ikuti, membuat sedikit saringan dan juga membuat sedikit perencanaan, Tuan Hafizul dan juga saya berkolaborasi secara jarak jauh. Kami hanya bekerja 100% melalui mesej Facebook. Dan hanya selepas novel ini diterbitkan dan dibawa ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, itulah hari di mana pertemuan antara dua penulis ini berlaku. Jadi, kemungkinan, possibility, kolaborasi antara sesama penulis di dalam sekolah penulisan Ramadan ini tidak mustahil berlaku dari jarak jauh apabila kita dapat menyusun cara kerja kita dengan lebih baik, lebih teratur dan lebih lancar, ada ketua dan pengikutnya, supaya objektif menghasilkan buku dari Facebook itu boleh tercapai.
Jauh sebelum penghasilan buku Si Blogger Kampung dan juga buku Tulis Jangan Takut-Takut, eksperimen ini telah dibuat lebih awal melalui penghasilan buku Mudahnya Bisnes dengan Blogshop. Yang mana pada waktu itu, kegilaan orang membeli belah melalui blog sangat menggebu-gebu. Dan itu mendorong kepada penghasilan lebih banyak blog bagi tujuan perniagaan. Namun disebabkan isu try and error ini, mereka tidak mendapat rentak bagaimana mengurus, menyusun, mengembang dan juga merancang perjalanan bisnes mereka menggunakan blog. Dalam situasi ini, saya wujudkan satu blog yang mana setiap hari saya muat naik satu entry berkenaan bagaimana untuk memulakan bisnes, menyusun bisnes, mengenal pasti produk dan servis, bagaimana menyusun keperluan teknikal dalam sebuah blog bagi tujuan perniagaan yang dipanggil blogshop. Dan di penghujung perkongsian status yang bersifat harian ini yang mengambil masa sekitar 2 bulan, kesemua status ini kemudian telah membentuk khalayak dan juga pembaca, dan status-status ini telah dikumpulkan oleh pihak penerbit untuk dijadikan sebagai sebuah buku bercetak. Pada blog yang sama, buku ini diperkenalkan dan dijual semula kepada khalayak. Jadi, kita dapat lihat di sini beberapa eksperimen telah dibuat. Satu, dari aspek mengalihkan status terus menjadi buku. Dua, menjadikan Facebook sebagai tempat pencarian penulis bersama. Dan yang ketiga adalah proses menulis yang mana kita boleh bentukkan pembaca di penghujung projek penulisan melalui media sosial. Jadi, persoalannya, adakah pembaca-pembaca kita ini, khususnya pembaca-pembaca media sosial, sama seperti pembaca buku di luar? Jadi dalam kita merancang kejayaan kita untuk menulis buku menggunakan Facebook, kita kena kenal dulu jenis-jenis pembaca yang melawat platform media sosial kita. Secara umum, ada 4 jenis pembaca yang wujud dalam media sosial, khususnya apabila mereka masuk ke dalam Facebook kita. Yang pertama adalah pembaca umum. Kemudian, pembaca-pembaca yang datang dari rumah penerbitan dan penyiaran, akhbar dan juga majalah serta syarikat televisyen, iaitu pembaca media massa. Kemudian, pembaca yang datang dari rumah-rumah penerbitan buku. Dan yang keempat adalah pemegang taruh. Orang-orang yang terlibat secara langsung dalam perkara yang kita tuliskan untuk pembacaan awam. Jadi, keempat-empat ini membaca bagi tujuan yang berbeza. Bagaimana kita nak asingkan apakah yang mereka cari apabila mereka masuk ke dalam akaun Facebook kita. Yang pertama, bila bercakap tentang pembaca umum, kecenderungan mereka adalah membaca sesuatu berdasarkan topik yang mereka pilih. Dan pilihan itulah yang akan menemukan mereka dengan tuan-tuan dan cik puan. Yang kedua, pembaca-pembaca yang datang dari rumah penyiaran, syarikat akhbar dan majalah ataupun platform media. Mereka menyelidik, membaca dan meneliti akaun Facebook kita untuk mencari sesuatu yang bersifat ada nilai berita. Apa maksud nilai berita? Maksudnya sesuatu yang dapat mereka gunakan kembali untuk disiarkan ke dalam platform, ke dalam majalah dan ke dalam akhbar ataupun ke dalam siaran televisyen masing-masing. Dan itu yang dinamakan nilai berita. Sebab itu, tuan-tuan dan cik puan mungkin pernah terlihat di dalam platform Mingguan Wanita akan ada beberapa entry yang asalnya diambil semula dari status-status Facebook yang viral dan yang popular. Itu adalah kumpulan pembaca media massa. Mencari untuk mengesan nilai berita yang ada pada Facebook kita. Kumpulan pembaca yang ketiga adalah kumpulan penerbit buku.
Dan apa yang mereka baca dari status-status dan juga persembahan media sosial kita. Mereka akan membaca dan meneliti kebolehpasaran hasil tulisan itu kepada khalayak pembaca buku yang membeli sama ada secara online ataupun melalui rangkaian kedai buku ataupun melalui tapak-tapak acara jualan buku. Jadi apabila mereka meneliti kandungan kita, mereka hendak membaca sama ada kandungan itu mempunyai nilai untuk dicetak sebagai buku dan mempunyai daya kebolehpasaran tersendiri. Pembaca yang keempat adalah pemegang taruh. Mereka membaca status-status Facebook kita dengan melihat dari perspektif adakah kita ini boleh dijadikan rakan kolaborasi ataupun rakan kerjasama. Siapakah pemegang taruh ini? Mereka ini biasanya mewakili pertubuhan, mewakili persatuan, mewakili agensi-agensi yang tertentu yang selari dengan apa yang sedang kita tulis. Katakanlah kita menulis tentang mendidik anak dan membesarkan anak yang mengalami situasi Down syndrome. Jadi persatuan-persatuan, agensi-agensi, pertubuhan-pertubuhan yang bercakap tentang Down syndrome ini akan melihat kemungkinan peluang untuk menjadi rakan kerjasama berikutan kejelasan mesej yang tuan-tuan dan cikgu sampaikan mengenai topik itu melalui penulisan demi penulisan di dalam status Facebook. Jadi inilah 4 jenis pembaca yang akan keluar masuk di dalam Facebook kita. Peranan kita dalam usaha menjadikan Facebook bertukar menjadi buku adalah membina keyakinan kepada 4 kumpulan ini. Okay, jadi, kita nak pergi lebih jauh, kita mesti ada keyakinan dan keberanian untuk berangan-angan. Latihan yang pertama, mudah saja. Gunakan ruangan komen di status Facebook pada waktu ini dalam ruangan kuliah kita ataupun catatkan di dalam buku nota masing-masing. Dalam banyak-banyak penerbit, namakan satu penerbit yang kita berhajat agar buku kita dapat diterbitkan di bawah labelnya. Pause sebentar video ini dan catatkan pada ruangan komen Dewan Kuliah pada hari ini. Okey, itu latihan yang kedua. Kita mula dengan latihan yang kecil-kecil dahulu untuk membina semangat dan juga keberanian dan mengekang keraguan. Menjadi penulis sentiasa bermula dengan keraguan. Keraguan pada diri kita, keraguan pada kemampuan kita dan keraguan terhadap perkara yang kita hendak sentuh. Tetapi keraguan ini terhapus dengan tindakan berserta ilmu pengetahuan. Kita dah bercakap tentang ciri-ciri pembaca. Dan bila bercakap tentang ciri-ciri pembaca, sudah pasti ia membawa kepada apakah tingkah laku pembaca di media sosial. Okay. Poin pertama yang paling penting, yang perlu kita semat dalam fikiran kita, meskipun kita menulis untuk menghasilkan buku, realitinya adalah pembaca di Facebook tidak bermula sebagai pembaca buku. Jika demikian, mereka ini membaca dalam media sosial untuk tujuan apa? Tujuan mereka, fokus utama mereka adalah untuk bersosial. Disebabkan itulah kemahiran kita berinteraksi, terlibat secara langsung dengan para pembaca sangat penting bagi membina keterujaan, kepercayaan dan keseronokan mereka untuk memiliki sesuatu yang kita hendak tawarkan di hujung nanti. Apabila muncul keperluan pada pihak mereka, barulah mereka akan mula mencari-cari dan menjadi pembaca aktif. Sama seperti
kemahiran menulis. Kita tidak mempedulikan kemahiran menulis ini sehinggalah ada keperluan-keperluan yang mendesak secara emosi, secara intelektual yang mendorong kita mencari cara untuk belajar menulis dengan lebih baik. Jadi proses tersebut, keadaan yang muncul dalam kehidupan akan mendorong mereka dari pembaca yang bersifat untuk bersosial menjadi pembaca yang membaca secara aktif untuk memenuhi keperluan hidup, sama ada untuk menyelesaikan situasi hidup mereka ataupun mencari laluan baru untuk membina keturujaan melalui ilmu pengetahuan. Jadi, sebagaimana pembaca-pembaca di media sosial, termasuklah kita, semuanya telah terbentuk menjadi kumpulan yang mudah beradaptasi, menguasai sesuatu dalam keadaan mikro, ataupun kita panggil sebagai micro learner, iaitu kita berupaya mengingat semula dan mengikuti, juga memberi fokus terhadap kandungan yang bersifat bacaan ataupun tayangan antara seminit sehingga 10 minit. Majoritinya bawah dari 5 minit. Dan perkara itu memang sudah dibentuk melalui tingkah laku media sosial yang distrukturkan bagi tujuan microlearner. Dan microlearner ini, kalau kita bawa kepada konteksnya iaitu microlearning, pembelajaran secara mikro, idea ini terbentuk dari satu teori yang lama yang diasaskan oleh seorang individu yang bernama Hermann Ebbinghaus. Dan teori ini muncul pada tahun 1880-an. Lama sebelum kita lahir lagi. Dan teori ini dinamakan forgetting curve ataupun kelupaan. Dan apa yang disebut oleh Hermann tentang microlearning ataupun sebenarnya lebih berfokus kepada kelupaan. Menurut Hermann, dia kata apa? Ingatan kita ini tidak kekal konsisten. Setuju? Ingatan kita ini boleh meningkat, boleh merosot dan kembali meningkat berulang-ulang kali. Kenyataan ini dibuat oleh penyelidik ini sehingga kita dapat melihat apa yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 24 sudah menyatakan lebih awal lagi. Sesungguhnya manusia ini terlupa dan ada jalan keluar untuk mengatasinya. Antaranya salah satu ayat dalam surah Al-Kahfi, wazkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Tuhan kamu apabila kamu terlupa. Jalan keluar ini ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jalan keluar ini ditemui melalui kajian-kajian empirikal oleh mereka yang selepas daripada ayat ini diturunkan oleh para penyelidik. Jadi kita lihat bahawa lupa ni adalah sesuatu yang real dan memerlukan sesuatu untuk mengukuhkan ingatan itu kembali. Jadi kalau kita tengok dari segi graf tumpuan, apabila kita mempelajari sesuatu, didapati bahawa kita dapat mengulang semula apa yang kita belajar sekarang 100% dalam tempoh kurang 20 minit. Jadi agak-agaknya, kalau saya mohon tuan-tuan dan cik-puan cerita semula apa yang telah kita sampaikan dalam tempoh awal ini, dapat tak kita susun satu persatu? Ada kemungkinan besar ya. Ditunjukkan bahawa selepas 20 minit kita mempelajari sesuatu ataupun mengikuti sesuatu, kita hanya dapat mencapai sekitar 58% daya ingatan untuk perkara yang telah kita belajar 20 minit yang lalu. Sekejap saja ya, tak lama pun. Sebab itu pentingnya apa? Pentingnya pengulangan. Sehinggalah selepas sebulan, kita menghadiri topik dari Facebook menjadi buku di Sekolah Penulisan Ramadan tahun ini, daya ingatan kita terhadap ilmu itu selepas 31 hari hanya sekitar 20%. Dengan kata lain, didapati 80% perkara yang kita belajar akan hilang dalam tempoh 1 bulan. Dan disebabkan itulah perlunya ada metod pengulangan bagi meningkatkan tumpuan dan ingatan pembaca. Situasi yang sama berlaku kepada kita apabila hendak menghasilkan
status-status yang dapat dijadikan sebagai buku, kita perlukan satu metod pengulangan agar pembaca tahu siapa kita dari aspek positioning dan juga branding kita dalam fikiran mereka. Jadi, apa yang menariknya tentang media sosial ini, ia dibentuk dalam keadaan kesediaannya untuk menyahut konsep microlearning. Sebab itu kita tengok video di TikTok, status di Facebook bukanlah satu medium yang disediakan bagi penulisan yang panjang lebar ataupun video yang lama. Diberikan pilihan sama ada dalam tempoh kurang 5 minit ataupun lebih daripada itu. Konsep microlearning ini dapat membantu tumpuan pembaca untuk mengingati apa yang kita sampaikan dari masa ke semasa. Jadi, penulisan yang memiliki ciri-ciri microlearning ini dapat membantu ingatan pembaca terhadap kita sebagai penulis dan terhadap apa yang kita cuba sampaikan. Lebih kerap diulang, lebih diingati dan lebih kuat kefahamannya. Dan ini akan membantu penjenamaan diri kita, asosiasi nama kita kepada satu-satu bidang agar tidak mudah dilupai. Jadi kalau kita sebut tentang kewangan, akan keluar nama-nama tertentu. Kita bercakap tentang pengurusan haji untuk backpackers, ada nama-nama tertentu. Jadi pengulangan-pengulangan seperti ini bertujuan untuk membantu jenama dan kepakaran kita lebih diingati oleh khalayak pembaca. Jadi, bercakap tentang pembaca di Facebook ni, ada 3 tingkah laku bagaimana mereka membaca sesuatu. Yang pertama adalah kumpulan yang dinamakan sebagai scroller. Scroller ni apa maksudnya? Scroller ni adalah kumpulan manusia, kumpulan pembaca yang membaca kandungan teks ataupun status pada news feed sahaja. Sehinggalah muncul keadaan yang relevan untuk dia berhenti, memberi tumpuan dan membaca lebih lanjut. Jadi kita perlu rancang status yang bagaimana yang dapat menghentikan aktiviti scrolling mereka ini sehinggakan mereka berhenti membaca dan memberikan tumpuan. Istilahnya adalah surprise me. Berikan kejutan-kejutan dari segi maklumat ataupun gaya penulisan bergantung kepada apa goal penulisan kita. Kategori yang pertama, scroller. Kategori yang kedua adalah tracker. Tracker ni orang yang bagaimana? Tracker ini adalah kumpulan pembaca yang mencari secara spesifik. Mereka mencari sesuatu dalam Facebook ataupun media sosial dan kemudian mengikuti profil yang dipilih. Contoh, katakan sekumpulan pembaca ini pada awal-awal tahun mencari maklumat mengenai kaedah temuduga yang berkesan bagi mempengaruhi penemuduga. Jadi dia carilah maklumat teknik temuduga, teknik NLP dalam berhadapan dengan penemuduga, teknik berpakaian, teknik mempersiapkan non-verbal language dan juga verbal language ketika dalam bilik temuduga. Jadi mereka akan cari menggunakan fungsi search dan apabila mereka temui profil kita yang bercakap mengenai topik itu dan kita juga bercakap benda itu lebih dari sekali kerana itu adalah bidang kita, rupa-rupanya kita terlibat dalam rekrutmen pekerja, jadi kita gunakan konten-konten berkaitan tentang temuduga kerja dan seumpamanya, mereka akan mengikut profil yang ditemui. Jadi kumpulan tracker ini sifat membacanya adalah give me, berikan maklumat yang aku perlukan. Itu yang kedua. Kumpulan pembaca yang ketiga adalah discoverer. Siapakah discoverer? Discoverer ini adalah pembaca-pembaca
yang mengikut profil kita disebabkan daripada sumber-sumber yang lain. Mereka tak mencari kita, mereka tak mengikuti kita, asbab butang share yang membawa kepada perkongsian daripada rakan-rakan mereka ataupun sumber-sumber yang mereka lebih percayai, dan apabila mereka membaca tulisan kita dan mereka teruja, keterujaan itu yang membawa kepada follower yang baru kepada hasil tulisan tuan-tuan dan cik puan. Dan dalam situasi ini, kumpulan Discoverer ini kita letakkan sebagai pencari maklumat yang memerlukan aspek enlighten ni, berikan pencerahan baru. Ramai orang bercakap benda yang sama, dan kenapa orang mengikut profil tuan-tuan dan cik puan? Disebabkan perbualan yang sama tetapi perspektif berbeza ataupun persembahan yang berbeza yang dibawa dalam tulisan tersebut mendorong kepada kumpulan Discoverer memilih untuk mengikut saudara. Jadi nampak? Ada scroller, ada tracker dan juga ada discoverer. Jadi kita tahu tingkah laku ini akan membawa kepada bentuk penulisan yang berbeza. Soalannya, bagaimana kita sebagai penulis dapat menggunakan media sosial untuk menulis buku? Jadi, kita buat satu aktiviti yang ringkas tuan-tuan. Cuba jawab soalan ini. Pertama, pernahkah ataupun masih berlakukah inbox email tuan-tuan dan cik puan dipenuhi dengan email-email yang masih belum dibaca sejak minggu lalu atau lebih lama dari itu? Ya atau tidak? Jawapannya sama ada ya ataupun tidak. Okey? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Adakah kita mudah beralih fokus ketika melakukan sesuatu? Contohnya, sambil kita buat kerja di pejabat, ada waktunya kita akan angkat telefon dan kita akan lihat media sosial. Pernahkah berlaku begitu? Ya ataupun tidak? Okey. Ini bukan jawapan salah dan betul. Ini jawapan penjelajahan diri. Okey, cuba kita jawab soalan yang ketiga ini. Pernahkah sambil kita berbual-bual, kan, sambil kita bercakap-cakap dengan orang di hadapan, kita pernah buka handphone kita di hadapannya dan kemudian kita melihat apa yang terpampang di pada skrin handphone sambil kita mendengar, sambil itu mata kita melihat skrin. Sekali-sekala. Pernah tak berlaku begitu? Ya ataupun tidak? Okey, jawapan masing-masing menjadi kerahsiaan semua. Okay, kita pergi lagi kepada satu soalan. Cuba jawab soalan ini. Pernah atau tidak kita rasa tak sabar, kita rasa resah menunggu maklumat seterusnya untuk program sekolah penulisan Ramadan ini? Ada tak di kalangan tuan-tuan dan cik puan tak sampai 24 jam sudah timbul rasa tak pasti ada ke tidak ni? Dapat ke atau tidak? Ada rasa kebimbangan. Aku dapat mendaftar ataupun sebaliknya. Ataupun kita blur apa yang berlaku selepas ini. Dan semua itu memberi kesan emosi kepada kita sehingga kita tergesa-gesa untuk melakukan tindakan yang tertentu. Ya ataupun tidak? Jadi kita ada 4 soalan untuk menjelajah sisi dan juga peribadi kita dalam sesetengah hal. Kenapa soalan ini saya ajukan kepada tuan-tuan dan cik puan? Kerana jawapannya pernah dikongsikan oleh Dr. Edward Hallowell. Kerana itu adalah tanda-tanda. Kalau berlaku kekerapan tingkah laku yang sedemikian, itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa agaknya? Mengikut kata Dr. Edward Hallowell, seorang doktor psikiatri, dalam artikelnya Overloaded Circuits, Why Smart People Underperform, situasi yang sedemikian berkemungkinan menjadi sebahagian daripada tingkah laku akibat daripada attention deficit trait. Iaitu kita mengalami defisit tumpuan dalam tindakan, defisit perhatian untuk melakukan sesuatu pada satu jangka masa yang lebih lama.
Dan apabila hendak menulis, kita perlukan kemampuan fokus dan memberi tumpuan pada satu tempoh masa. Tetapi disebabkan kita mempunyai ciri-ciri attention deficit trait ini bukan penyakit. Ini adalah kesan daripada pengulangan keadaan sekeliling yang mengubah cara kita berfikir. Kesan daripada brain overload, terlalu banyak benda yang difikirkan sehingga kan ia memberi kesan kepada perkara-perkara lain yang berlaku di sekeliling. Kesannya kita mudah terganggu. Kita rasa kebisingan dalam diri kita. Dan yang paling nyata adalah ada perkara yang boleh ditangguhkan, kita cepat dan tak mudah bersabar. Jadi bila berlaku keadaan sebegini, sukar kita sebagai penulis mengurus keutamaan. Kita tak boleh nak buat keputusan bagaimana nak menyusun proses penulisan kita. Dan lebih lanjut lagi, ia akan mengganggu dari aspek pengurusan masa dengan baik. Jadi halangan-halangan ini adalah halangan-halangan utama untuk kita menulis dari awal sehingga akhir. Jadi, kepada penulis yang melalui attention deficit trait ini, pendekatan normal untuk menulis sehingga siap tidak akan membantu. Apa yang saya maksudkan dengan pendekatan yang normal? Kita duduk, kita sediakan bahan-bahan kita, kita buka laptop, dan apabila kita buka sahaja Microsoft Word, kebisingan dalam fikiran kita pun timbul, tumpuan sukar diberikan, kita kurang sabar dengan penulisan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Microsoft Word itu sendiri memberi impak yang berbeza kerana Microsoft Word ini adalah kebiasaan alat kerja di pejabat. Jadi tingkah laku pejabat dalam menulis sesuatu yang berbentuk email rasmi, surat rasmi, laporan, minit mesyuarat, notis ataupun memo, kerangka berfikir itu terbawa-bawa dalam penulisan umum kita. Jadi dalam keadaan ini, dengan proses kerja yang konvensional tidak membantu. Ia memerlukan alat kerja yang lain yang dapat menggodam cara kita berfikir bagi menghasilkan momentum untuk menulis. Jadi apakah alat kerja itu? Salah satu solusinya adalah dari Facebook menjadi buku. Kita mulakan dengan persoalan ini. Kalau demikian, apakah cara yang kita sebagai penulis dapat gunakan ke atas media sosial ini agar kita dapat menulis pada waktu yang singkat? Jadi saya akan berikan beberapa bentuk kes-kes penghasilan dari status Facebook menjadi buku yang berjaya berdasarkan kategori-kategori. Kategori yang pertama adalah penulisan yang berbentuk kisah kerjaya. Ini dapat diusahakan dengan baik sekali oleh Puan Ruqayyah Muhammad, seorang dietitian, apabila beliau menggunakan status-status Facebook sebagai asas untuk menceritakan pengalaman kerjaya, menguruskan tingkah laku dan juga kepelbagaian sepanjang bekerja di klinik diet. Terhasillah sebuah buku berjudul Cerita Klinik Diet, terbitan Galeri Ilmu. Begitu juga apa yang dibuat oleh Tuan Muhammad Feroz, Muhammad Zaini, bermodalkan telefon semata-mata, beliau menulis pekerjaan hariannya sebagai seorang penjual dadih dan juga sebagai penjual sambal kentang goreng setiap hari menggunakan ejaan yang lengkap, ayat demi ayat yang jelas, cerita yang tersusun kronologinya, ibrah yang dijelaskan secara berperingkat, menggunakan telefon semata-mata untuk mengemas kini status. Dan kemudian apa yang berlaku? Penerbit menemui Facebook beliau dan menawarkan untuk dikompilasikan menjadi sebuah buku yang berjudul Aku, Dia dan Rezeki. Ini contoh kejayaan status Facebook menjadi buku dalam kategori kerjaya. Ada juga status-status Facebook yang dikompilasikan
menjadi buku yang bercerita tentang kehidupan. Contohnya, penulis kita ini, Puan Rauzah Arifin, ketika mana beliau diuji dengan keadaan suaminya yang ditimpa penyakit, beliau menjadikan status Facebook itu sebagai satu cara untuk menulis dan merekodkan apa yang dilalui, apa yang dipelajari, apa yang dihadapi dan di mana titik-titik kebangkitannya untuk mengendalikan ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesannya disebabkan penulisan itu dibuat secara berstruktur, kemudian dibuat dalam keadaan yang kemas, yang elok, yang mudah dibaca, ia dapat dikompilasikan, disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Maaf, Suami Puan Kritikal. Ini contoh status Facebook yang diangkat melalui kisah kehidupan. Dan sekiranya tuan-tuan dan cik puan bercadang untuk menghasilkan status Facebook untuk penghasilan buku-buku ilmu bidang, ilmu berdasarkan pekerjaan kita, ilmu berdasarkan pengetahuan kita, ilmu berdasarkan hobi kita, dua contoh ini antara contoh yang menarik. Seperti yang dibuat oleh Tuan Mior Zaidi, beliau berkongsi tip-tip berkaitan tentang informasi hartanah di dalam Facebook dan kemudian dibukukan menjadi sebuah buku yang berjudul Jangan Baca Buku Ini. Seperti Tukio Suryo Atmojo, namanya itu unik, penulis dari Indonesia. Beliau fokus kepada topik berkaitan motivasi di dalam statusnya dari hari ke hari, kemudian dikompilasikan, dikumpulkan menjadi sebuah buku bercetak berjudul Bahagia Itu Sederhana. Jadi ini adalah contoh status ilmu bidang. Tadi kita melihat status kehidupan, status kerjaya. Semua ini ada kemungkinan yang besar untuk diangkat dari Facebook menjadi buku. Jadi aktiviti kita untuk kali ini adalah, katakanlah, bersedia ya, katakanlah tuan-tuan dan cik puan ada sebuah buku yang hendak ditulis sedikit demi sedikit. Okay. Buku itu berkaitan apa? Untuk memudahkan tuan-tuan dan cik puan menjawab soalan ini di dalam ruangan komen ataupun di dalam buku nota, okay, tuliskan, saya mahu menulis buku mengenai apa? Saya mahu menulis buku mengenai apa? Okay, pause dahulu kuliah ini, selesaikan aktiviti ini terlebih dahulu dan kemudian kita kembali semula untuk fasa yang seterusnya. Kita bercakap mengenai ADT, Attention Deficit Trait. Jadi, salah satu cara untuk kita mengurangkan gangguan dalam proses kita menulis adalah dengan mengurus masa, mengurus tempat kerja kita dan mengurus expectation ataupun hasil hujungnya. Apabila kita menggunakan Facebook untuk menghasilkan buku, pertama, kita boleh tentukan satu bentuk disiplin penulisan yang baru, iaitu proses menulis sekitar 3 hingga 5 minit sehari sahaja untuk membantu kita menjadikan status Facebook menjadi buku. 3 hingga 5 minit sahaja setiap hari. Komitmen yang kecil, istiqamah, dilakukan secara berterusan untuk mencipta hasil. Fokuskan kepada satu tema utama sebagai topik dan selain daripada itu adalah mesej-mesej sampingan yang kita panggil sebagai penulisan berbentuk mesej sosial. Bermaksud 70% hingga 80% kandungan yang kita hasilkan berlingkar dalam satu tema dan satu topik, baki 30 atau 20% kita fokuskan kepada topik-topik yang sosial untuk mengekalkan engagement. Seterusnya, apabila kita menggunakan Facebook
untuk dijadikan sebagai sebuah buku, ingat prinsip ini, sangat penting, iaitu sifat status menjadi buku adalah prosesnya tulis dahulu, kembangkan kemudian. Saya ulang, sifat status yang hendak dijadikan buku menggunakan Facebook adalah tulis dahulu, kembangkan kemudian. Tulis dahulu, kembangkan kemudian. Jadi, soalan baru timbul. Bagaimana kita dapat merancang semua status dapat dibentuk menjadi buku? Prosesnya, kita gunakan kaedah batu bata. Apa maksudnya? Status yang ada di hadapan kita umpama susunan batu bata. Setiap satu ruang wall status itu dianggap sebagai satu batu bata. Jadi kalau kita himpunkan keseluruhannya, ia akan membentuk dinding karya. Dan bagaimana kita hendak menghasilkannya? Ada dua cara. Pertama, kita boleh menghasilkan satu status berdiri sebagai satu bab. Yang kedua, kita boleh hasilkan kombinasi ataupun rangkaian status yang kita tulis boleh dikumpulkan dan menjadi sebuah satu bab. Cara pertama, satu status boleh menghasilkan satu bab, ataupun cara yang kedua, himpunan beberapa status apabila kita copy dan pastekan ke dalam Microsoft Word, ia berdiri menjadi satu bab. Untuk menjadikan proses ini lebih lancar, langkah awal adalah kita tentukan topik yang mahu kita hasilkan. Selepas kita menentukan topik utamanya, barulah kita susun apakah 30 status yang dapat kita tulis dan kita bina sebagai satu bab ataupun rantaian semua status menjadi satu bab ke arah topik itu. Kita bermula dengan 30 status dahulu sebagai batu bata yang asas. 30 status terlebih dahulu. Kita ambil ini sebagai contoh. Katakan pada waktu ini kita adalah seorang guru dan topik yang kita ingin sentuh adalah bagaimana menjadi seorang guru. Biasa kita sebut kemenjadian pelajar. Kali ini kemenjadian guru. Dan apabila kita sudah pilih topiknya, apa langkah seterusnya? Tentukan 30 status yang akan menyentuh tentang topik kemenjadian guru. Kita boleh pilih sama ada 30 status itu dalam bentuk satu status, satu kisah, ataupun satu status, satu maklumat umum berdasarkan topik-topik kecil berkaitan tentang kemenjadian guru. Ini contohnya. Tuan-tuan dan cik puan boleh gunakan sticky note sebanyak 30 keping, senaraikan terlebih dahulu berdasarkan topiknya dan setiap satu sticky note mewakili satu bab ataupun satu status. Dalam situasi ini, contoh yang saya berikan ini, ada sekitar 16 batu bata status Facebook yang boleh dihasilkan ke arah menjadi sebuah buku. Kalau kita lihat di sini, setiap satunya ada subtopik tertentu melalui topik yang telah kita pilih tadi, iaitu kemenjadian guru. Kita boleh bercakap tentang kepentingan minat dalam mengajar. Ada tak cerita tentang guru yang sangat minat mengajar? Dia mencari murid sebelum murid mencarinya. Ataupun kita boleh menulis kisah ataupun berikan maklumat tentang apa yang dimaksudkan empati dan pemahaman dalam menjadi guru. Ada atau tidak kisah-kisah guru yang empati terhadap anak muridnya? Mendengar sebelum menilai. Boleh jadi juga ada satu keping kad, satu status batu bata kita bercakap tentang pentingnya cara untuk kita membina hubungan yang positif dengan pelajar. Mungkin ada kisahnya seorang guru yang masuk ke kelas corot, bagaimana mereka membina kepercayaan bahawa guru ini mengajar bukan disebabkan terpaksa tetapi atas dasar kasih dan percaya kepada potensi anak murid kelas corot itu. Jadi nampak, bila kita dah susun 30 batu bata status yang pertama,
kita boleh kembangkan dia menjadi satu status, satu bab, ataupun rantaian status yang apabila kita kumpulkan, dia mewakili satu bab. Baik, kita buat latihan tuan-tuan. Cuba lihat semula tajuk yang hendak ditulis oleh tuan-tuan dan cik puan berdasarkan latihan sebelum ini. Lihat, renung, fikir, teliti, kemudian tanpa menghukum idea-idea tersebut, senaraikan 8 kisah atau 8 perkara yang akan ditulis berkaitan topik yang kita pilih. Tuan-tuan dan cik puan, pause kuliah ini, buat latihan ini, kemudian tekan butang play semula selepas itu. Okey, saya yakin dan percaya dengan kesungguhan yang ada pada tuan-tuan dan cik puan pada hari ini, latihan tadi telah disempurnakan. Jadi kita dah nampak setidak-tidaknya ada 8 status batu bata yang boleh diangkat untuk tema topik yang telah kita pilih. Kemudian, bila kita nak gunakan kaedah batu bata ini, ia tidak sekadar 30 status. Itu sekadar permulaan sahaja. Itu sebagai pembuka kepada kerja kita agar ada satu momentum yang asas, biar sedikit asal menjadi. Jumlah status dapat ditambah dari masa ke semasa berdasarkan keperluan topik tersebut. Dan yang keempat, kita mesti ada deadline tuan-tuan. Tentukan berapa lama diperlukan untuk menyiapkan semua status tersebut agar berada di dalam post-post Facebook kita. Sebagai contoh, kita ada 30 status, 30 batu bata yang hendak dibina, maka kita perlukan mungkin 60 hari. Selang sehari, satu status berkaitan tentang topik guru akan dimuat naik. Ataupun selang sehari, beberapa status berkaitan satu topik akan dimuat naik. Jadi dia akan berganda dari masa ke semasa. Kalau perlu tambah jumlah harinya disebabkan pertambahan batu bata status kita, maka usahakan saja. Selagi mana tuan-tuan dan cik puan merancang untuk menyempurnakannya berdasarkan keputusan yang telah kita tetapkan. Boleh jadi dengan 100 batu bata status kisah kemenjadian guru itu dapat membawa kepada ketebalan sekitar 80 ke 90 halaman selepas dialihkan ke dalam Microsoft Word, kita akan berhenti, maka teruskanlah sedemikian. Kalau mahu diteruskan, ditambah lagi, teruskan saja. Ikut goal masing-masing. Pastikan walaupun kita nak buat sedikit ataupun banyak, deadline-nya itu jelas dan ketebalan jumlah halaman yang hendak kita capai menggunakan Microsoft Word jelas juga. Ini adalah satu contoh bagaimana satu status dapat berdiri sebagai satu bab. Saya petik salah satu status yang diusahakan oleh Tuan Aiman Rashida Wong yang dikenali sebagai penulis berkaitan tentang geopolitik hubungan antarabangsa antara Malaysia dan negara-negara sekitar. Dan boleh dikatakan malah digelar sebagai master content kerana kontennya boleh dikategorikan sebagai subjek berat, tetapi Tuan Aiman Rashida Wong berjaya menembusi ketakutan itu dan menjadikan orang awam mudah faham tentang istilah-istilah dan juga maklumat-maklumat yang bersifat teknikal dalam memahami subjek geopolitik, hubungan antarabangsa. Jadi kalau kita lihat screenshot ini, jelas statusnya itu panjang dan kiraannya menunjukkan 450 patah perkataan. Apabila kita copy dan pastekannya ke dalam halaman A4, font 12 jenis Arial langkau 1.5, ia membawa kepada 2 halaman bagi bab ini. Dengan 2 halaman tersebut,
ia dapat berdiri sebagai satu bab ringkas. Kerana apabila halaman A4 disusun atur semula menjadi saiz buku sebenar, dua halaman itu mungkin akan menjadi 3 ataupun 4 halaman bergantung kepada bagaimana ia disusun atur oleh pereka letak di rumah penerbitan nanti. Ini contoh status yang dapat berdiri sebagai satu bab. Contoh yang kedua ini adalah status sepanjang 213 patah perkataan, kurang separuh daripada status Tuan Aiman Rashida Wong. Apabila kita copy, kita paste pada Microsoft Word menggunakan hukum yang sama, iaitu halaman A4, Arial font 12, langkau 1.5, kita dapati ketebalannya hanya sekadar setengah halaman A4. Dalam situasi ini, apa yang kita akan buat? Kalau buku tersebut bersifat tip-tip yang ringkas, maka kita boleh kekalkan status ini sebagai satu bab. Tetapi, kalau buku kita berdiri dengan purata ketebalan setiap bab sekitar 2, 3 ataupun 4 halaman, apa yang perlu kita buat sekarang? Status ini tulis dahulu, kembangkan kemudian. Ingat prinsip asasnya, kita sudah tulis dahulu dan kemudian kita boleh rangkaikannya menggunakan status-status yang lain yang menghuraikan setiap poin yang ada dalam status tersebut. Kalau tuan-tuan dan cik puan dapat lihat, ada simbol bulat yang saya tandakan pada setiap bahagian. Ada 4 keseluruhannya. Kenapa? Kerana saya merancang bagi setiap poin, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan juga yang terakhir, akan kita kembangkan dia menjadi status huraian dalam rantaian status-status selepas itu. Jadi apabila saya nak kumpulkan semula, saya boleh copy status yang utama dan status penghuraian dalam 5 status yang dihasilkan dapat kita gandingkan menjadi satu bab yang lengkap. Tulis dahulu, kembangkan kemudian. Itu prinsip dari Facebook menjadi buku. Apakah cara yang memudahkan tulisan kita dapat dikesan oleh pembaca? Kita menulis untuk 2 kumpulan pembaca. Satu untuk diri sendiri, sebagai cermin diri, sebagai pengingat diri, sebagai pemimpin kepada apa yang kita akan buat selepas ini, dan satu lagi kita merakyatkan tulisan itu kepada khalayak pembaca sasaran. Seperti yang kita sentuh tadilah, kumpulan pembaca yang ada, yang berlengkar di sekitar media sosial berdasarkan ciri-ciri dan tingkah laku seperti mana yang telah kita kongsikan awal tadi. Jadi, caranya adalah chunking, pecah-pecahkannya dan setiap pecahan itu ada pattern yang konsisten. Kita buat status itu secara berangkai dan setiap rantaian itu apabila dibaca oleh pembaca sasaran, mereka akan nampak satu pattern, status-status ni berkenaan apa dan pembaca ini dapat mengenal pasti penulis yang membangunkan kumpulan status ini dikenali sebagai kategori A, B, C. Merangkumi bidang A, bidang B, bidang C. Bergantung pada apa yang tuan-tuan dan cik puan usahakan. Meskipun status kita bersifat rencam, ada pelbagai topik, pelbagai perkara, bangunkan pattern agar dapat dikesan. Ingat semula formulanya. Topik yang utama, peratusannya lebih besar dan peratusan yang kecil adalah status-status yang bersifat sosial. Dan pattern ini kita dapat kesan berdasarkan apa? Nombor 1, pengulangan pada siaran masa yang sama. Pattern juga dapat kita bentuk berdasarkan pengulangan pada hari yang sama.
Pattern juga dapat kita bentuk berdasarkan topik dan saluran yang sama. Mungkin pada start hari Isnin adalah status-status yang berbentuk inspirasi. Hari Selasa, status-statusnya berkaitan tentang how to. Hari Rabu berkaitan masalah yang kerap timbul berdasarkan topik yang kita sentuh dan penyelesaiannya. Hari Jumaat, status-status yang berkaitan tentang topik kita tetapi disentuh dari aspek sejarah Islam, dari aspek petikan Al-Quran, dari aspek tafsir ulama hadis. Bergantung bagaimana kita menyusun pattern itu. Contoh paling mudah, bagaimana pattern dapat membentuk kesegeraan pembaca untuk mengecam apa yang kita lakukan dan usahakan ketika proses Facebook menjadi buku. Cuba lihat kedua-dua paparan ini. Antara Kanta 744 dan Awani 745, mana yang tuan-tuan dan cik puan lebih dekat dan lebih mudah mengesan dan mengenalinya? Saya sangat yakin 100% peserta pada hari ini berkata Awani 745. Kenapa? Awani 745 merupakan pattern yang diulang-ulang di dalam Facebook, di dalam Twitter, di dalam Instagram, di dalam YouTube. Sehingga kan apabila muncul sahaja iklan Awani 745, terus otak kita dapat mengenal pasti ini adalah produk Astro, ini adalah berita dan beritanya segar dan beritanya segera dan beritanya tidak berpihak pada mana-mana kumpulan. Ciri-ciri itu muncul, betul? Kerana pattern itu telah ditanam berhari-hari. Dari segi hari, dari segi masa, dari segi topik dan saluran. Kalau kita bercakap tentang Kanta 744, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Kenapa? Kerana Kanta 744 adalah satu pattern baru yang diperkenalkan oleh RTM selepas Ketua Penyiaran baru, Tuan Suhami Sulaiman, diangkat untuk menerajui badan kerajaan ini. Dan ideanya adalah mewujudkan satu rangkuman petikan berita yang disampaikan secara pantas dan segar dan penuh dengan tenaga pada pukul 7.44 malam. Seminit berbeza dari Awani 745. Yang itu kita boleh bercakap tentang topik brand hacking. Bagaimana keserupaan boleh menjadikan brand baru mengambil alih apabila disusun dengan baik. Apabila berlaku pattern dari masa ke semasa, Kanta 744 akan mengalihkan persepsi penonton RTM bahawa ia bukan sekadar berita yang ada waktunya dikritik seperti satu penyampaian yang lama, yang perlahan, tetapi menjadi satu pemberitaan yang segar dan segera juga pada pukul 7.44. Nampak bagaimana inisiatif pattern dibentuk untuk memastikan penonton mengesannya. Begitu juga Facebook kita. Bentukkan pattern sehinggakan apabila disebut nama kita, mereka dapat kaitkan dengan satu topik atau satu bidang yang kita usahakan. Contoh yang lain, bila kita sebut tentang sedekah Jumaat. Hari Jumaat itu adalah hari yang mana ramai mengambil peluang untuk mengangkat status-status untuk mendapatkan derma, infak, bantuan, sumbangan melalui pos-pos yang ditemakan sebagai sedekah Jumaat. Sehinggalah keadaan pembaca di Facebook sentiasa meletakkan bahawa hari Jumaat hari komitmen untuk memberi. Tetapi memberi untuk siapa? Bergantung kepada status mana yang dapat mencipta hook, menarik perhatian dan memberi keterujaan untuk mereka memberi pada hari Jumaat. Ya, kita ambil satu contoh bagaimana kita hendak mewujudkan pattern dalam usaha kita menghasilkan Facebook menjadi buku yang dapat dikesan oleh pembaca. Cuba letak diri kita sebagai seorang busker. Siapakah itu busker? Iaitu individu yang membuat persembahan muzik jalanan. Okay. Pertama, kita dah tahu siapa kita dan apa yang kita buat. Dan dalam keadaan kita seorang busker ini, kita nak orang kenal kita bukan sahaja berdasarkan di mana kita buat persembahan
ataupun berdasarkan video-video rakaman persembahan kita di jalanan. Kita nak pergi lebih jauh sedikit sebab Basker ini ada rancangan hendak hasilkan sebuah buku motivasi. Jadi dia pilih satu topik. Prinsip yang pertama, pilih topik. Iaitu Basker ini mahu menulis mengenai motivasi hidup menggunakan lirik lagu. Jadi jelas topiknya motivasi hidup, mediumnya berdasarkan penghuraian lirik lagu. Langkah seterusnya, kali ini beliau akan mewujudkan satu pattern, iaitu setiap tengah hari, jam 12 tengah hari akan ada satu video yang mana Basker ini akan bermain gitar berdasarkan lagu-lagu yang pernah disampaikan oleh Datuk M. Nasir. Dan kemudian Basker ini selepas dipersembahkan lagu-lagu tersebut di dalam post Facebook yang sama, beliau berikan poin-poin motivasi yang dapat dikaitkan dengan lirik dan juga lagu yang dimainkan melalui persembahan video tadi. Contoh, tengah hari esok kita nak belajar tentang 7 hukum kembara untuk meningkatkan potensi diri. Sebab apa? Kerana M. Nasir ada sebuah lagu Kembara. Jadi dia dapat kaitkan perkara tersebut. Dan pattern itu berlaku pada setiap tengah hari. Sehingga orang boleh mengaitkan dia sebagai Basker Motivator. Dan bila bukunya dapat dihasilkan, lebih mudah untuk positioning dan juga branding. Apa lagi langkah agar kita mudah ditemui oleh pembaca? Gunakan perkataan yang menjadi kata carian awam berkenaan topik yang hendak kita tulis. Dan biasanya pembaca akan mencari perkataan ini melalui carian di dalam fungsi search di Facebook. Dan perkataan ini apabila kita gunakan juga di dalam status-status Facebook kita, ia memungkinkan status itu timbul pada bahagian newsfeed disebabkan perkataan itu menjadi perkataan yang kerap ataupun banyak digunakan oleh kebanyakan pengguna Facebook lain dan itu dianggap sebagai perbualan trend yang penting untuk dibuat naik dalam siaran newsfeed. Jadi, bagaimana kita nak tahu perkataan itu adalah perkataan yang kerap dicari oleh pembaca? Bukakan telinga, perhatikan situasi masyarakat. Dengar apa yang kerap disebut oleh masyarakat sekeliling, lihat apa yang mereka perbualkan dalam status-status mereka, gunakan itu semula untuk ditulis dalam status-status yang kita akan bangunkan sebagai bab, kita gandingkan bersama dengan topik yang kita sedang usahakan pada waktu itu, selari dengan perbualan masyarakat. Jadi, strategi mencari perkataan yang disebut oleh orang awam ini membolehkan kita memanjangkan topik yang sedia ada. Contohnya, katalah tuan-tuan dan cik puan adalah pengusaha catering, seorang caterer ya. Dan kita mahu menulis topik-topik mengenai tip memasak sebagai cara untuk memperkenalkan perniagaan kita dan pada masa yang sama akan dikompilasikan, digandingkan sebagai sebuah buku siri-siri tip memasak di bawah jenama catering kita. Dan apa yang kita akan buat? Kita akan search perkataan-perkataan untuk melihat pattern perbualan masyarakat tentang topik memasak. Contohnya, saya memilih perkataan pecah minyak. Biasa dengar perkataan pecah minyak? Biasa. Dan bila kita mencari perkataan pecah minyak, di dalam ruangan search Facebook, kita akan temui banyak post-post yang menyentuh tentang perkara ini. Antara yang saya temui adalah status Tuan Khairul Hakimin Muhammad, influencer yang besar di Malaysia. Dan cara beliau bercerita mengenai pecah minyak dalam bentuk soal dan jawab. Dan selepas kita baca, bagaimana kita nak memanjangkannya adalah pertama, sentuh perkara yang tidak disentuh dalam status asal. Yang kedua,
buat persembahan yang berbeza daripada status yang asal. Okay. Boleh jadi kalau ini dalam bentuk teks, kita boleh buat dalam bentuk teks dan juga gambar step by step. Ataupun kita boleh buat perbandingan pecah minyak antara resepi-resepi yang ada. Ataupun makanan-makanan yang wajib pecah minyak. Kalau tidak nanti yang makan akan sakit perut. Contohnya begitu. Jadi bila kita baca status orang, jangan sekadar baca sahaja. Fikirkan bagaimana kita nak panjangkan topik tersebut menjadi topik kita. Kerana tingkah laku pembaca yang mencari status yang seumpamanya akan menemui bukan sahaja status Tuan Khairul, maka status kita disebabkan perkataan yang mereka sebut muncul dalam status-status ini. Jadi dalam kes caterer tadi, beliau sudah membaca dan menemui perkataan pecah minyak dalam beberapa post. Jadi apa yang dibuat oleh caterer tadi, beliau akan panjangkan, huraikan topik pecah minyak berbentuk how to. Beliau akan letakkan gambar-gambar sebelum dan selepas, bergantung kepada tahap pengetahuan kita tentang topik tersebut. Oleh itu, strategi ini kita boleh gunakan untuk menjejak kata carian yang juga kerap digunakan oleh Facebook influencer. Selain daripada kita menjejak kata carian, kita boleh panjangkan topik kita, tambah dari perspektif dan persembahan yang lain sebagai lanjutan daripada penulisan influencer. Kita buat satu latihan. Lihat semula tajuk buku ataupun topik yang hendak ditulis berdasarkan latihan kita sebelum ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan cik puan memang bersungguh membuat latihan dari awal tadi. Sudah lihat tajuk itu, kemudian tulis perkataan-perkataan yang kerap disebut, biasa didengar atau pernah dilihat berkaitan topik yang kita ingin bangunkan. Selepas itu, lakukan search pada fungsi Facebook dan lihat patternnya. Apakah perspektif ataupun sudut-sudut yang dibincangkan oleh rakan-rakan kita di Facebook, dan kemudian apa yang kita akan buat? Kita akan lanjutkan, kita lanjutkan perbualan tersebut dengan tema dan juga topik yang baru. Contoh, bila saya mencari tentang perkataan pekerjaan, saya temui satu status tentang cabaran diberhentikan pekerjaan. Ini cabaran bekerja lah. Jadi Tuan Zulkifli, salah seorang peserta kita pada Sekolah Penulisan Ramadan 2023, menulis tentang status ini, dan apabila saya baca, oh ini tentang isu cabaran diberhentikan kerja. Okay, kemudian kita dah tahu, ini adalah topik A. Tema yang sama, perspektif yang berbeza. Apa yang saya buat, ini telah membentuk idea untuk saya menulis satu lagi status, iaitu bersabar dalam pekerjaan. Topik Tuan Zulkifli, cabaran diberhentikan pekerjaan. Topik yang saya nak lanjutkan adalah bersabar dalam pekerjaan. Jadi saya menyentuh tentang contoh bagaimana wartawan boleh bersabar kalau ditolak ataupun dihalang, tetapi akan hilang kesabarannya apabila alat kerjanya disentuh. Itu pantang yang paling besar. Asbab penuan perkataan pekerjaan dan melihat semua aspek yang disentuh, kita lanjutkan topik itu menjadi satu topik yang baru yang mungkin sama seperti mana yang ditulis oleh Tuan Zulkifli, ataupun kita angkat satu subtopik di bawah tema yang sama. Jadi, tuan-tuan dan cik puan, saya mohon tuan-tuan dan cik puan pause sebentar, lihat balik tajuk, buat carian berdasarkan apa yang pernah dilihat, didengar dan juga dibaca dalam post-post yang lain, dan senaraikan dalam buku nota tuan-tuan ataupun dalam komen apakah topik-topik yang bersangkutan yang kita boleh panjangkan menjadi tulisan kita. Okey, saya kira tuan-tuan dan cik puan sudah tahu, sudah pandai, sudah mahir
memanjangkan status-status terbaru berdasarkan kata carian tadi. Sekarang ini, kita boleh gunakan satu lagi cara untuk membina pembaca dan pada masa yang sama membangunkan status-status yang berkaitan menggunakan komen-komen pembaca. Selama ini kita baca sahaja, tinggalkan share, tinggalkan like, tinggalkan emoticon ataupun kita kata terima kasih dan kita tambah sedikit komen. Gunakan komen-komen yang ada dalam status kita ataupun status dalam topik yang sama yang dimuat naik, yang ditinggalkan dalam profil post orang lain sebagai asas untuk membangunkan post yang baru dan pada masa yang sama membina pembaca. Caranya itu bagaimana? Kita sedang hasilkan satu status, kemudian kita baca komen di bawahnya itu dan kita lihat ada satu dua topik yang menarik ataupun isi-isi tambahan. Kita ambil maklumat yang diberikan dari maklum balas pembaca komen status kita, letakkan sebagai status baru, tagkan nama beliau sebagai sebahagian daripada perbincangan tersebut. Perkara yang sama boleh dibuat pada komen-komen status post orang lain. Okay. Status ini boleh ditemui oleh pembaca yang meninggalkan komen tersebut apabila kita menggunakan kaedah tagging. Dan kalau bernasib baik dan mereka suka dengan maklum balas tersebut, mereka berbesar hati menyiarkan semula status kita yang bertag nama beliau ke dalam social medianya. Dan dari situ pembaca-pembaca baru akan dapat discover, menemui kita dan mengikuti kita apabila ada sesuatu yang bersifat enlighten me. Ingat tadi? Scroller, tracker, discoverer. Okay, kita ambil satu contoh tuan-tuan dan cik-puan. Okay, ini adalah contoh yang mana saya memetik semula komen atau boleh jadi status beliau ataupun komen beliau di status komen orang lain. Jadi saya tag nama tersebut dan saya petik semula apa yang beliau tulis dan saya huraikan berdasarkan perspektif saya. Dan dengan cara ini tuan-tuan dan cik-puan, jambatan antara pembaca di status profil saya dan status profil Puan Zatika dapat bertemu. Nampak pencerahan sekarang kan? Semua kerja biar boleh diukur, biar mudah disusun dan tidak dibuat secara membuta tuli. Soalan sekarang, bagaimana caranya untuk kita simpan semua status yang kita nak hasilkan sebagai buku agar mudah dijejak semula untuk proses yang seterusnya. Ada 3 cara yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kita menjejak semula post-post bagi tujuan penerbitan. Dan setiap satunya ada kelebihan dan pastinya ada kekurangan. Yang pertama, tuan-tuan dan cik-puan boleh gunakan hashtag, iaitu simbol hashtag yang diikuti dengan kata kunci. Okay. Yang kedua, antara kegemaran saya adalah menggunakan fungsi foto album di dalam Facebook untuk mengumpulkan semua status dalam topik yang sama pada satu fail. Cara yang ketiga adalah gunakan ayat yang sama dalam setiap status agar mudah dicari menggunakan fungsi search. Kita pergi satu persatu bagaimana nak menggunakan ketiga-tiga cara ini. Hashtag. Ada beberapa jenis hashtag. Apabila kita menghasilkan status dan kita meletakkan hashtag, tujuannya untuk apa? Satu, untuk kita mudah jejak status-status yang telah kita hasilkan. Yang kedua, kita memudahkan penemuan orang lain di luar lingkaran status kita menemui Facebook kita berdasarkan topik itu. Jadi, antara jenis hashtag yang ada, yang pertama adalah hashtag yang menggunakan kata kunci berdasarkan trend semasa, berdasarkan isu-isu yang dibincangkan.
Jadi kita letakkan hashtag yang digunakan oleh orang ramai dengan harapan strategi dan pendekatan itu mengena. Kelemahannya adalah kalau isu itu terlalu trendy dan ada status-status yang sifatnya lebih viral, ia memungkinkan susunan hasil carian kita berada di bawah sedikit. Tapi kalau menggunakan Twitter misalnya, kata-kata kunci ini kita boleh asingkan pencarian berdasarkan the latest one dan juga the top post. Jadi tak ada isu di situ. Lebih baik kita mencuba daripada tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, hashtag yang berbentuk branding kita. Contoh seperti tadi, Basker Motivator. Orang lain tak gunakan hashtag itu, tetapi Basker itu yang gunakan, Basker Motivator. Jadi apabila ada perkataan Basker Motivator, orang tahu ini merujuk kepada satu watak yang konsisten menulis status-status lirik yang membawa makna kepada kehidupan dari kerangka motivasi. Hashtag yang ketiga adalah hashtag community yang ada kaitan dengan topik yang kita sedang ulas. Contoh awal yang saya berikan tadi tentang Down syndrome. Jadi kita kenal pasti persatuan apa, pertubuhan apa dan gunakan nama pertubuhan tersebut sebagai hashtagnya kerana apabila mereka gunakan hashtag yang seumpamanya, mereka akan temui kita dan itu potensi pembaca dan rakan kolaborasi kita. Dan yang ini boleh dibuat dan yang ini juga tidak perlu dibuat, bergantung kepada pilihan masing-masing, iaitu hashtag menggunakan nama penerbit buku. Ini hanya kita gunakan selepas buku kita lulus untuk diterbitkan oleh rumah penerbit. Ini hanya boleh digunakan selepas Facebook kita bersih, presentasinya lebih baik, presentasinya memberi kesan kepada jualan buku dan juga brand penerbit. Jadi penerbit boleh mengambil kira untuk memuat naik semula status-status yang menggunakan hashtag kita sebagai cara membantu mempromosikan buku yang telah lulus terbit nanti. Ini adalah berkaitan tentang hashtag. Jadi aktiviti kita hari ini, tetap ada aktiviti. Nama pun bootcamp tuan-tuan. Tuliskan, tuliskan 2 hashtag berkaitan tentang topik yang sudah pun tuan-tuan dan cik puan pilih pada peringkat awal tadi. Contoh, kalau saya dalam topik penulisan, hashtag trend saya adalah penulis, umum kan? Dan hashtag branding saya adalah tulis buku. Itu contoh pada pihak saya. Bagaimana pula dengan tuan-tuan dan cik puan? Jadi pause sebentar, tinggalkan dalam ruangan komen, catatkan dalam buku nota, apakah hashtag yang tuan-tuan dan cik puan akan gunakan yang sama ada bersifat trending dan juga yang bersifat branding. Okey, kita dah bercakap tentang menggunakan hashtag sebagai salah satu cara untuk mengumpul hasil penulisan kita dalam rangkuman status agar mudah dikesan dan dibukukan. Cara yang kedua adalah menggunakan foto album. Ini cara kegemaran saya. Iaitu caranya adalah pertama, create album untuk projek penulisan kita. Tak perlu letak tajuk buku pun. Hanya tulis kata kunci sahaja untuk memberi bayangan bahawa album ini berkaitan tentang buku kita. Tak perlu diberitahu kepada para pembaca buku sedang dihasilkan. Keep it silence until the time comes. Berdiam dahulu sehinggalah masa yang sesuai untuk kita maklumkan. Ini tujuannya untuk kita kumpul dahulu, belum lagi masuk fasa promosinya. Apabila kita hasilkan buku menggunakan Facebook, cara pengumpulannya menggunakan foto album berasaskan kepada create satu album untuk satu projek buku. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah post-post lama yang berkait tentang topik yang kita usahakan sekarang, kita boleh jejak dan kumpulkan di dalam satu foto album.
ini memudahkan kerja kita. Tetapi kalau situasinya tuan-tuan dan cik-puan, kebanyakan status itu tidak ada foto, kita dah tahu pada masa akan datang, gunakan foto-foto yang ada dalam simpanan sendiri yang dapat dikaitkan dengan status tersebut, atau sekiranya kita tidak ada sebarang simpanan, gunakan foto-foto yang berstatus free copyright. Yang ini tuan-tuan dan cik-puan boleh temui di dalam Unsplash ataupun di dalam Pixabay. Ada banyak sumber-sumber yang sedemikian. Kita gunakan foto itu tujuannya agar mudah untuk dialbumkan. Ini adalah contoh bagaimana di dalam Facebook kita boleh pecah-pecahkan peristiwa berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dialbumkan dalam keadaan masa dan tahun yang berbeza. Cuba bayangkan, ini adalah album-album yang mana mewakili satu album, satu buku. Dan kelebihannya tuan-tuan dan cik-puan, untuk foto-foto yang mungkin telah kita muat naik sebelum ini, kita boleh cari semula dan kita klik pada gambar tersebut, dan selepas itu klik 3 titik yang berada di sebelah kanan dan cari fungsi move to another album. Jadi gambar itu kita boleh sasarkan kepada album projek buku kita. Mudah kan? Mudah untuk kita menyimpan dan mencarinya kembali. Dan kesannya apabila kita dah pilih gambar-gambar tersebut, gambar-gambar lama yang ada status-status yang selari dengan topik yang hendak dikerjakan sebagai buku, album tersebut akan dinyatakan gambar-gambar itu berada dalam kategori album apa. Nampak cara untuk kita kumpulkan status-status kita untuk menjadi sebuah buku menggunakan foto album. Cara yang ketiga, hashtag sudah, foto album pun sudah. Pilihan yang ketiga adalah menggunakan ayat yang sama yang dibentuk sebagai tagline. Tujuannya apabila kita sendiri mencari di dalam ruangan search, ia akan mudah ditemui apabila ditulis. Contohnya, katalah kita menghasilkan beberapa status dan tagline-nya itu berdiri sendiri dalam ayat yang terakhir. Contoh begini, saya selalu letakkan nama saya, kemudian tagline-nya di bawah, alang-alang menulis biar sampai menjadi. Ayat ini, alang-alang menulis biar sampai menjadi, berada dalam beberapa buah status. Tujuannya ia menjadi tagline yang mudah dikesan. Kelemahan penggunaan hashtag dan kelemahan menggunakan kaedah tagline ini ada, iaitu Facebook tidak menyenaraikan keseluruhan hasil carian. Ada sebahagian yang tidak ditemui. Sebab itu, fungsi foto album itu dapat dijadikan sebagai backup supaya kita tidak tercicir kandungan-kandungan tersebut. Oh, lebih cerah nampaknya pada waktu ini ya. Ada kaedah untuk menyusun cara berfikir kita ketika menulis dari Facebook menjadi buku. Boleh tarik nafas sikit? Kita lepaskan? Okey, baik. Soalan yang seterusnya, bagaimana caranya kita dapat menarik perhatian pembaca-pembaca di kalangan media, di kalangan penerbit dan juga pemegang taruh? Ini penting. Kita menulis agar ditemui, bukan bergantung kepada nasib. Pertama, perbaiki persepsi visual. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita agar dilihat lebih meyakinkan pada mereka. Kita letaklah satu bentuk permarkahan untuk penampilan media. Okay, apa permarkahan-permarkahan tersebut? Okay, perbaiki persepsi visual kita. Untuk apa? Tujuannya yang pertama, jika editor melihat paparan Facebook kita, mereka mahu melihat konsistensi nilai hidup kita dan tulisan yang kita bawa, selari atau tidak. Ada tak unsur-unsur yang menghairankan? Menulis tentang pentingnya berbudaya tinggi, tetapi bila dilihat, di scroll beberapa status di belakang, masih lagi menggunakan ejaan kontot, bahasa rojak, singkatan perkataan yang dibuat sesuka hati. Mana budaya tingginya? Jadi konsistensi itu akan dilihat dan itu akan membentuk kepercayaan editor untuk menghubungi dan menghulurkan kerjasama untuk menghasilkan
buku berdasarkan kumpulan status kita. Yang kedua, apabila editor melihat akaun media sosial kita, mereka melihat dari segi pengurusan kos bagi pemasaran online. Bagaimana ini boleh berlaku? Sekiranya media sosial kita dilihat bersih, tersusun, terancang, ada kesan dan impak yang tersendiri, editor dapat mengurus, membentuk rancangan pemasaran dengan mengangkat media sosial kita melalui hebahan media sosial penerbit sendiri. Dan ini adalah peluang yang sangat penting untuk kita membina khalayak kita yang baharu. Semakin jelas siapa kita dan apa yang kita buat di dalam media sosial, semakin kuranglah kerja keras kita memperkenalkan diri dengan menunjukkan seberapa banyak perkara yang telah kita buat menggunakan pengenalan di biodata. Ini amalan biasa tuan-tuan dan encik-puan. Lebih kerap orang dapat kaitkan nama kita dengan satu perkara, satu topik, satu kemahiran, satu kepakaran. Lebih kuranglah kerja kita untuk bersusah payah memperkenalkan diri. Cukup sekadar menulis pada bahagian biodata antara perkara-perkara yang penting yang pernah diusahakan pada peringkat tertinggi. Asalkan selari dengan topik yang kita usahakan. Sekarang ini tuan-tuan, aktiviti lagi. Mari kita lihat realiti diri kita. Selepas ini, tuan-tuan dan cik-puan, pause sebentar kuliah kita dan cuba Google nama sendiri dan lihat apakah positioning dan juga branding kita. Okey, sudah lihat realiti face nama tuan-tuan di dalam Google. Agak-agaknya tuan-tuan dan cik-puan jelas mewakili topik yang cuba diusahakan ataupun bersifat rencam. Masih lagi ada kekaburan. Bila nampak perkara-perkara itu, tujuannya bukanlah untuk kita terima semata-mata. Kita ada 3, 6, 9, 12 bulan ke depan untuk menambahkan konten-konten dalam beberapa platform dari Facebook sehinggalah pada platform-platform yang lain yang bersangkutan dengan topik ataupun tema yang kita ingin bawa dalam beberapa tahun akan datang dalam bentuk penulisan kita nanti. Jadi perbanyakkan konten-konten itu dan sentiasa kaitkan ia kepada diri kita. Pemarkahan media. Mari kita lihat apa yang boleh kita buat untuk mencantikkan persepsi visual kita. Yang pertama, pada bahagian cover page. Cover page ini ada sesetengah meletakkan foto apa yang dia nak capai dalam hidup. Ada sesetengah peniaga, dia letakkan gambar kereta mewah ataupun rumah yang besar ataupun gambar-gambar yang berunsur kekayaan yang cuba dicapai. Itu adalah goal peribadi kita. Simpan sahaja dalam fikiran. Pada cover page adalah goal yang melambangkan mantra atau simbol kehidupan kita. Apa yang kita perjuangkan dalam bisnes catering kita. Kalau dia bersifat tersusun, berkembang secara teratur, maka gambar itu bolehlah mewakili sifat-sifat yang sedemikian. Boleh jadi gambar susunan bisnes kita dalam acara ada wataknya dan persembahan bahan-bahan makanan tersebut sebagai seorang caterer nampak jelas, nampak elok, nampak premium. Dia tak nampak seperti satu iklan. Pilih gambar-gambar yang bercerita. Ingat ya, pilih gambar-gambar yang bercerita. Orang lihat, dia nampak bayangan tersebut. Dalam situasi ini, mantra ataupun simbol kehidupan yang saya cuba tunjulkan adalah memaknai hidup dengan membangunkan penulis. Jadi gambar itu, tuan-tuan nampak ada satu slogan yang simple, tulis sampai jadi. Ada himpunan buku-buku yang ditulis oleh alumni dan wajah itu menunjukkan semangat, kesungguhan dan benar-benar teruja
untuk membangunkan tuan-tuan dan cik puan menjadi seorang penulis. Jadi mantra dan simbol kehidupan itu nampak pada cover page. Itu yang pertama. Pemarkahan yang kedua, iaitu foto profil. Gunakan foto profil yang mewakili kejelasan kita terhadap apa yang kita buat. Wajah adalah kepercayaan. Ada setengah orang tidak selesa dengan menggunakan wajah sendiri. Pastikan gunakanlah gambar-gambar yang betul-betul menghampiri ataupun mewakili diri kita. Namun, wajah manusia adalah lesen kepercayaan. Menggunakan lambang tertentu, bila nak gambarkan diri dia Islamik, dia letakkan kalimah-kalimah suci ataupun bendera Arab Saudi. Perkara-perkara ini nampak okey pada kita, tapi orang yang nak membayar kepercayaannya pada kita tertanya-tanya, adakah ini the real person or fake? Ada yang letak gambar artis. Jadi tuan-tuan pilih, kalau betul ada satu benda yang tuan-tuan memang nak perjuangkan sehingga ke akhir hayat, maka pertimbangkan betul-betul foto yang membina kepercayaan. Untuk kaum wanita, ada yang tak selesa wajahnya itu ditonjolkan pada profil, gunakan pemakaian nikab pun tidak ada masalah. Asalkan tulen. Yang ketiga, apabila kita menghasilkan intro, kita hasilkan intro pengenalan yang ringkas yang menunjukkan sisi profesional dan juga sisi sosial kita. Dan pastikan dalam bahagian itu ada cara yang mudah untuk kita dihubungi. Contoh dalam kes ini, saya memperkenalkan diri, penulis 30 buah buku, memberi tip untuk penulis pemula menjadi premium dan profesional. Klik follow. Itu adalah intro saya. Mungkin saya boleh ubah lebih bersifat sosial, penulis seorang yang ada seorang isteri dan 2 orang anak yang telah menghasilkan 30 buah buku. Bunyi dia agak sosial sedikit, lebih lembut. Okay. Kemudian, apa yang kita perlu buat? Tuan-tuan, cuba lihat pada bahagian kiri dan lihat pada informasi itu. Profile writer. Cuba lihat di bahagian kanan, iaitu pin post. Okay. Pin post ini, tuan-tuan dan cik puan, postkan sesuatu ataupun pilih mana-mana status yang selari dengan tema penulisan kita. Kemudian pada bahagian profil, edit biodata tuan-tuan, kerana majoriti yang saya temui, para penulis tidak mengubah profil mereka dan dibiarkan sebagai digital creator. Tuan-tuan dan cik puan adalah writer. Jadi kita tukarkan kategori itu menjadi kategori writer. Dan kemudian disebabkan mungkin antara kita belum lagi namanya tidak sekuat bayangan brand yang cuba dibawa, jadi kita perincikan sedikit bahagian biodata kita dari aspek pendidikan dan pekerjaan bagi menunjukkan kredibiliti kita. Setakat ini, tuan-tuan dan cik puan, jelas? Boleh follow satu persatu. Nampak banyak, buat sedikit demi sedikit. Jangan terlalu terkejar-kejar, buat dalam keadaan yang tuan-tuan dan cik puan selesa dan ada satu jangka masa untuk memperbaikinya. Kemudian tuan-tuan dan cik puan, bila kita dah bersihkan status kita, dah bersihkan profil kita, dah nampak lebih meyakinkan, barulah kita add friends mereka di kalangan penerbit, iaitu editor, pengurus penerbitan, kemudian kumpulan pustakawan yang bersedia untuk membantu sekiranya ada event, acara-acara yang boleh dikaitkan dengan perpustakaan mereka dan juga perkara yang tuan-tuan dan cik puan tulis. Kita add rakan-rakan di kalangan media dan juga pembaca. Okay, bagaimana caranya? Nombor 1, pembaca dapat dikesan melalui buku yang kita kongsikan. Tidak semestinya, tidak semestinya pembaca
perlu membaca status-status berkaitan buku kita. Kita boleh angkat tema yang sama menggunakan buku orang lain. Contoh, katakanlah tuan-tuan dan cik puan menulis mengenai motivasi dan ada 2-3 post yang menyentuh tentang buku-buku yang seumpamanya. Misalnya buku tulisan Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Buku ini sudah tahap klasik, tuan-tuan. Dan kita buat ulasan sedikit di situ. Tujuannya untuk apa? Supaya kata carian tentang judul, tentang nama penulis itu dapat dikesan dalam search result di dalam Facebook, dan apabila kita nampak ciri-ciri yang sama, kita boleh klik add friends pada profil mereka. Sebab tema yang mereka bawa dan tema yang kita bawa adalah sama. Okay, boleh ya? Penerbit pula, kita dapat kesan siapa editor-editor mereka melalui maklumat rasmi di dalam web. Kalau tak temui di dalam laman web, ambil buku-buku dalam tema tersebut, buka dan cari nama pengurus penerbitan dan juga nama editor-editor yang terlibat. Search nama tersebut di dalam carian Facebook, add mereka di dalam rantaian friends kita. Ia mungkin tak berguna sekarang, tetapi akan berguna pada masa depan apabila silaturahim itu telah terbentuk. Kepercayaan itu telah terbina. Hubungan berteraskan sistem transaksi nilai mula tercetus. Apabila rumah penerbit memerlukan penulis dan mereka teringat ada sebahagian penulis pernah meng-add beliau sebagai friends dan memperkenalkan diri mereka sebagai penulis yang merancang untuk menambah rakan di kalangan orang industri buku. Sekarang jelas ya apa yang kita perlu buat dalam proses Facebook menjadi buku. Jadi kemudian hantarkan request kita dan nyatakan diri kita adalah penulis topik sekian-sekian. Mereka akan lihat Facebook kita, ada yang terima, ada yang tidak, bergantung kepada keperluan dan juga kedudukan editor itu sendiri. Sebahagian besar yang saya temui, mereka akan tulis nama penuh mereka di dalam Facebook kerana salah satu tugas editor adalah acquisitions, new manuskrip, pemerolehan manuskrip baru. Jadi nama yang ada pada perjawatan dan nama Facebooknya sama. Okay, jadi tuan-tuan dan cik puan, nampak apa yang kita perlu buat sekarang? Apa yang telah tuan-tuan dan cik puan telah pelajari? Yang pertama, Facebook ini percuma, tuan-tuan. Tetapi kalau kita susun harta yang percuma ini, dia akan membentuk harta penulisan yang berganda. Yang kedua, pembaca media sosial bukanlah pembaca buku. Jangan bawa andaian itu lagi. Ada beberapa jenis pembaca yang ada keperluan tertentu. Kerja kita adalah memenuhi keperluan tersebut berdasarkan cara kita menulisnya. Dalam kita mengangkat topik, kita meraihkan bagaimana mereka mencari maklumat. Persediaan kita menghasilkan kandungan itu perlu diberi perhatian. Yang ketiga, selama ini apabila kita berhasrat untuk menulis buku, percubaan demi percubaan tidak berjaya, kali ini kita godam kelemahan diri itu, kita berhadapan dengan isu attention deficit trait tadi yang mengganggu tumpuan kita, kemampuan kita membuat keputusan dan mencari masa. Gunakan, godam fungsi-fungsi teknikal Facebook yang sedia ada. Bentukkan disiplin menulis 3 hingga 5 minit dan gunakan fungsi-fungsi yang diberikan. Bentukkan peraturan menulis kita sendiri biar sedikit asalkan menjadi. Yang keempat, bina batu bata status kita bermula dengan pelan membina 30 status berkaitan topik kita. Bina timeline yang boleh dicapai. Tak perlu terlalu dekat, asalkan selesa untuk dicapai. Dan usahakan sama ada satu status sebagai satu bab
ataupun rantaian status yang boleh berdiri sebagai satu bab. Yang kemudian bila selesai cukup timeline-nya, tuan-tuan copy semua status tersebut, masukkan di dalam Word dan susun dan jadikan sebagai kandungan yang ada bab-bab yang berdiri sendiri. Seterusnya, mudahkan cara untuk kita menyimpan menggunakan kaedah fail dan pengkategorian agar mudah dijejak semula. Hashtag, foto album ataupun tagline. Dan paling penting, untuk membina pembaca, perbaiki persepsi kita dengan menambah baik presentasi pada resume Facebook kita. Jadi, tuan-tuan dan cikgu, saya nak akhiri kuliah kita pada hari ini dengan kata-kata yang disebut oleh Sri Venus Rao, iaitu penulis buku The Art of Being Unmistakable. Beliau ini mengusahakan satu podcast yang menemubual tokoh-tokoh dalam bidang tertentu, dan di dalam catatannya, penghasilan buku ini datang daripada mana? My Facebook status updates total more than 20,000 words and eventually turn into a book. My editor boiled it down to the 15,000 most meaningful words. Okay. Demikianlah tuan-tuan, topik kita pada hari ini, dari status Facebook menjadi buku. Tinggalkan komen, refleksi dan komentar tuan-tuan di dalam ruang yang disediakan dalam kuliah kita, dan kita terus bersoal jawab tentang perkara-perkara yang mungkin timbul dalam fikiran tuan-tuan dan cikgu-puan. Kalau boleh dijawab terus, saya jawab terus dalam ruangan komen. Jika tidak, berkemungkinan ia disentuh dalam topik-topik kuliah yang akan datang. Sharekan refleksi tuan-tuan dalam ruangan komen dan juga dalam ruangan Facebook masing-masing. Ramadan untuk kita meminta, Ramadan untuk kita menawan, Ramadan untuk kita membina, Ramadan untuk kita menguasai sesuatu, insya-Allah.